A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah. Kita bersambung lagi dengan tazkirah Ramadan kita. Pada hari semalam kita dah bincang tentang tajuk dia apa dia? Gembirakah hati kita menyambut Ramadan. Itu pada hari semalam. Pada hari ni tajuk yang kita nak bincang ni, wah ganas sikit bunyi dia. Serangan hendak terhadap ikhlas. Sebab semalam ada penonton yang bertanya kepada saya, macam mana kita nak tahu kita ni ikhlas ke tak. So hari ni kita nak bincang, bukan nak bincang tentang ikhlas mata-mata, kita nak bincang serangan hendak. Kita dah cuba ikhlas tapi ada berlaku serangan hendak, attack daripada sesuatu terhadap keikhlasan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok sini, daripada Hafsah binti Umar radhiyallahu an, iaitu isteri Rasulullah SAW, telah bersabda, "Man lam yujma' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Riwayat Abu Daud alaihissalam. Jadi kalau kita tengok sini, Waalaikumsalam Halimah. Kalau tengok daripada sini kan, ditekankan tentang niat puasa. Yang mana kalau kita tak niat sebelum terbit fajar, maka tak sahlah puasa kita pada hari tersebut. Niat ni maknanya apa? Niat ni terdetik dalam hati kita nak puasa. Kalau kita bangun sahur tu, kita tanyalah, awak bangun ni sebab apa? Sahur. Maknanya dia tahulah tu dia nak puasa. Cuma dia kena tentukan dia nak puasa fardu ke dia nak puasa sunat. Kalau bulan Ramadan, confirm lah dia sedar dia puasa fardu. Jadi itu dah masuk niat. Jangan pula pada pagi tu, call saya, "Ustazah, saya ni kira batal ke tak batal puasa? Pasal apa? Saya lupa nak sebut. Nawaitu sauma ghadin." Lupa nak sebut panjang macam Upi Ipin tu. Kalau yang tu tak apa. Saya tanya pagi tadi sahur tak sahur? Kalau dah sahur tu maknanya tahulah niat nak puasa Ramadan. Saya bukan nak bincang pasal niat puasa fiqh ni. Apa yang kita nak bincangkan hari ni adalah macam mana daripada hati itu sangat penting untuk kita menjaga keikhlasan. Sebab semalam kita dah bincang, kita kena cek hati masing-masing. Sebenarnya hati kita ni gembira ke tak gembira menyambut Ramadan. Satu saya nak tanya lagi, dah start baca Quran ke tak? Dah juzuk berapa? Saya kalau boleh nak kejar betul-betul lah, sebab takut dalam period tak habis. Saya betul-betul pulung lah sekarang ni. Jadi saya harap yang semua juga dapat pulung bersama-sama dengan saya. Ada rezeki kita dapat khatam bersama-sama. Saya target nak khatam seminggu sebelum puasa, kita buat khatam beramai-ramai. Kalau tak sempat siaplah 30 juzuk, kita ambil pahala majlis ilmu. Tapi kalau sempat khatam 30 juzuk, maka kita buat bersama-sama khatam Quran secara live. Dan dalam masa yang sama, kan, kita pun dapatlah pahala khatam Quran. Jom kita pulun semua sama-sama seminggu sebelum habis Ramadan tu. Minggu terakhir kita buat khatam sama-sama. Nak tak? Nak tak? Siapa ni? Asma Laili, Nur Maharin, kan? Nak tak? Tak usah. Maimunah Cik Nah, Rusmawati, Puan Rusmawati rajin masuk live saya. Okey, hari ni kita nak tengok puasa ni bukan sekadar menyatakan lafaz tahan diri daripada makan dan minum, tetapi ia merupakan penghayatan. Dengan saya sebut ni penghayatan yang lahir daripada keazaman yang kukuh untuk bentuk hati dan perasaan bagi menuju takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz yang kita terlupa nak sebut nawaitu shauma ghadin, itu lafaz. Itu pada luaran. Saya dah sebut dah, yang sebenarnya yang kita nak baiki ni, kita nak gemukkan pada bulan Ramadan ni adalah rohani kita. Sebab itulah kalau kita faham perkara ini, kita akan tahu bahawasanya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah apa maksudnya? Tarbiyah untuk memastikan yang kita ni patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang nak tunduk dan patuh kepada perintah Allah ni, dia kena hati dia suci dan tulus kepada Allah SWT. Kalau tak, dia akan berkira-kira. Ataupun dia buat separuh jalan, dia rasa letih, dia rasa tak nak give up, dia tak nak istiqamah. Sebab itu, nak tunduk, nak patuh perintah Allah SWT, dia mesti bermula daripada penghayatan hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin
hadduhu min sawmihi al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat ganjaran dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Oh, ruginya puasa letih-letih pagi sampai petang. Lepas tu buka-buka rupanya yang dapat lapar dan dahaga tank kosong, markah zero. Rugilah sangat-sangat. Sebab itu ulama menekankan kesungguhan melakukan amalan dalam bulan Ramadan sebenarnya adalah persiapan untuk bertemu dengan Allah SWT. Kita dah sebut tadi, bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Kan? Kita dah sebut dah. Dan dia memerlukan kesungguhan kepada Allah SWT. Dan Allah pula dengan penuh pemurahnya, Allah telah menyediakan temu janji khusus untuk kita dan Allah SWT. Kan? Sebulan Allah bagi ni. Temu janji, appointment. Kita bukan main kalau nak buat appointment bertemu dengan raja, appointment bertemu dengan VVIP susah tau. Kadang-kadang berbulan-bulan macam saya kan kena kontak pegawai khas dia, lama barulah nak boleh dapat. Tu pun kena cari-cari. Mana tempat yang sesuai kita nak jumpa dengan dia. Tapi Allah SWT telah menyediakan kepada kita sebulan appointment. Lepas tu ada masa-masa. Yang ni masa betul-betul rapat dengan Allah SWT. Iaitu masa berkat. Sebab itu orang yang faham perkara ini, temu janji sebulan ni dengan Allah SWT memang akan dimanfaatkan betul-betul. Tetapi ada juga orang yang dia ni tak nak bertemu dengan Allah dan dia ambil main-main. Orang kata selebelek. Dia buat juga bertemu dengan Allah tapi dia tidak menghargai appointment yang dia dapat. Kerana apa? Jika dia kata, pertamanya mungkin kerana kerja yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, ni antara serangan hendak terhadap ikhlas kita. Kita dah kata ikhlas, tetapi kita ni kerjanya banyak dan kita ni tidak bersusun kerja kita. Tak susun elok-elok kerja kita. Bila tak susun kerja, apa berlaku? Bila tak susun kerja tu, maka kita pun tengoklah. Maka kita tak tahu nak pegang yang mana satu. Nak solat dulu ke, nak tarawih dulu ke, nak selesai kerja office dulu ke, nak jaga anak ke. Ibarat kata bila tak susun, yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat-dapat. Sebab itu puan-puan, antara sebablah kenapa kita ni dapat serangan hendak terhadap ikhlas kita. Kita dah cuba ikhlas, tapi kita tak gunakan betul-betul appointment kita dengan Allah SWT. Ulama sebut kerana kerja yang banyak. Banyak sangat kerja. Sebab tu bulan Ramadan ni kita susun kerja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan lah tempat cari rezeki yang bagus. Ada orang kan bulan Ramadan rezeki bagi dia jahit lah, kuih raya lah. Tahun ni pula bazar Ramadan lah. Macam tahun lepas bazar Ramadan banyak tak boleh buka kan. So tak ada rezeki sangat. Tapi tahun ni meriah. Sampai orang beratus setengah jam sanggup ni nak masuk bazar Ramadan ni. Tu rezeki. Tapi kena pandai susun. Kalau orang menjahit baju ni, kalau boleh 10 tak akhir tu dah settle lah. Pulun 20 ni. Kalau orang jual biskut pun, kalau boleh 10 tak akhir tu dah boleh COD dah dekat orang ramai tu. Tu maksudnya janganlah kita kejar dan dalam masa yang sama tak tahu mana satu kita nak kejar. Ataupun kalau kita ada rezeki, kita pandai, kita uruslah pembantu dan sebagainya supaya kita sempat kejar bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ni kita tak nak. Ini berkaitan dengan hati direct, iaitu ego. Kita kan ego sangat. Allah dah sedia, dah tarikh masa, tempat. Jom jumpa aku. Dah lah tu kalau kau jumpa aku bagi pahala berganda-ganda bulan Ramadan. Dah lah tu kalau kau jumpa aku, lah tu qadar 1000. Seperti 1000 bulan aku bagi kat kau. Allah dah janjikan macam-macam. Tapi kita ni ego. Ego ni maknanya hati tu gelak ni. Titik-titik noda banyak dalam hati. Sebab itu dua perkara ini kita kena jaga-jaga. Dua inilah antara ruang-ruang serang hendak yang akan dilakukan oleh musuh Allah SWT, iaitu syaitan. Waalaikumsalam Abang dan Kori. Alhamdulillah join kan. Apa khabar? Dan juga Fazi. Kita doakan Abang dan Kori dan Fazi sihat ya.
Fazi terutamanya didoakan semoga sihat pada bulan Ramadan ini. Dan juga kawan-kawan yang lain. Kita ada Lela, kita ada Mimi. Kak Mimi Marina Mama pun ada. Alhamdulillah Kak Mimi sihat ke? Wah, jadi tempat reunian kat sini ni. Okey, jadi dua perkara ni kita jaga supaya jangan jadi tempat serangan hendap oleh syaitan. Seterusnya, saya berkenan sangat dengan beberapa isi yang dinyatakan dalam buku ini. Saya guna buku apa ni? Kalau siapa nak pun boleh nanti. Cuba tengok buku ni bagus sangat. Tazkirah Ramadan. 30 tazkirah dari mutiara kata almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan, dan ditulis dikarang balik oleh Dr. Muhammad Faisal Ash'ari UKM. Jadi buku ni saya rasa mudah dan bagus. Kita boleh tiap-tiap tahun ni kita boleh revise balik. Okey, seterusnya kita tengok isi-isi penting lah berkaitan yang ditulis. Dia kata niat ni merupakan permulaan yang penting bagi sesuatu ibadat. Sebab itu bila kita nak beribadat, nak berpuasa, mulakan dengan niat yang betul. Niat ni bukan setakat di mulut, dia kena bina keazaman. Sebab tu semalam kita bincang, gembira tak hati kita? Bila kita kata gembira tak hati kita, jadi hati kita tu mesti dipupuk supaya berazam betul-betul 30 hari ni tak nak lalai. 30 hari ni kalau boleh nak sihat je supaya kita boleh melakukan ibadat-ibadat bersungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah katakan semalam bulan Ramadan bulan ibadat, hari ni bulan Ramadan bulan tarbiyah pula. Kan? Kita hendaklah beramal sehingga melahirkan ikhlas. Ada orang kata, Ustazah, saya ni kan bukannya bagus sangat nak buat macam orang lain. Aurat pun tak sempurna. Dah lah tu. Kan? Saya perangai pun tak bagus. Hati pun mazmumah. Maknanya banyak benda-benda buruk dalam hati. Tapi ulama ajar kita, walaupun kita tak ikhlas pada peringkat awal, kita buat je dulu. Supaya daripada kita rajin buat tu, maka akhirnya melahirkan ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Macam setengah orang dia kata, Ustazah, saya nak tunggu saya betul-betul baik, barulah saya nak pakai tudung. Tak boleh macam tu. Bagi tahu kat kawan-kawan, kalau yang masih berkira-kira lagi nak berhijrah, saya nak tunggu betul-betul baik, barulah saya akan pergi masjid contohnya. Tak boleh. Sebab kalau ikut amalan ulama, dia kena buat dulu, baru lahir ikhlas. Dan bila ikhlas tu apa tanda dia? Bila benda tu dah sebati dalam diri kita. Kalau tak buat, kita rasa tak selesa, kita rasa tak gembira, kita rasa tak tenang. Dia kena buat juga. Sebati itulah antara tanda-tanda ikhlas. Dan orang yang sudah timbul ikhlas ini, dia akan buat juga sama ada orang suka dekat dia ke, orang tak suka ke, orang kecam ke, orang tengok ke, orang puji ke, dia tetap akan buat juga. Sebab benda tu dah sebati dengan diri dia. Macam gini lah, macam saya kan. Kalau orang Kelantan macam saya suka kalau pakai tudung ke pakai baju janguk. Tahu tak janguk? Lah buci sana, lah buci sini. Lepas tu kalau orang tak puji saya pun tak apa. Sebab saya memang daripada kecil. Orang Kelantan ni dia mesti pakai emas. Nampak? Emas. Dia mesti pakai lah buci. So tak perlu puji. Benda tu dah sebati dengan saya. Tu maksudnya. Kalau kita nak puasa, tak nantikan orang puji. Nak buat baik tu tak nantikan orang sokong. Tak ada penyokong pun, aku tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita pergi ke poin seterusnya, saya nak buat pengumuman sikit lah. Kepada sesiapa yang berminat untuk bayar fidyah, zakat, sedekah, boleh berbuat dengan segera. Sebab pada hujung minggu ni, insya-Allah kita akan buat majlis iftar khusus untuk surau Daif. 1 di Kedah, 2 di Kelantan. Kita pilih surau yang Daif, yang tak mampulah nak imarahkan, nak panggil ustaz untuk tazkirah. Tapi kita punya konsep ialah kita sediakan nasi untuk orang kampung yang mana sekeliling tu. Kalau di Kedah tu penoreh getah Daya. Banyak penoreh getah. Walaupun getah sekarang mahal, tapi dia orang ni menoreh daripada hasil pendapatan orang lain. So banyaklah orang susah. Jadi kita sediakan dekat surau yang orang susah ni, kita bagi iftar hari Jumaat. Sebab kita nak ambil pahala Jumaat, kita nak ambil pahala iftar. Lepas tu ada orang tumpang fidyah. Jadi kita nak bagi makan kepada asnaf, fakir dan miskin. Tapi yang bestnya, ini saya dah buat bertahun-tahun. Kita akan hantar ustaz untuk bagi tazkirah. Sebab surau-surau macam ni, dia orang tak mampu kadang-kadang nak panggil ustaz untuk tazkirah. So hujung minggu ni kita akan buat 3 surau dulu. Kita mula surau dekat Kelantan 2, dekat Kedah 1. Nanti kita update lah kat mana tu. Kalau ada rezeki nak pergi, pergi tengok sendiri.
Lepas tu kita juga buka sedekah untuk petani. Sebab kita ada penonton daripada selatan Thailand, petani sekarang. Dan kita insya-Allah ni kita buat tiap tahun dengan bantuan Persatuan Pondok Selatan Thailand. Ada lebih kurang 250 pondok bernaung. So kalau banyak tuan-tuan dan puan-puan bagi, kita boleh bagi kepada banyak pondok. Kalau petani ni kita akan buat iftar sebab orang kampung sekeliling tu memang pendapatan dia amat kurang, terutamanya apabila berlaku endemik dan pandemik sekarang. Lepas itu yang kedua kita akan buat qiyam dan sahur. Minta orang pondok tu, sebab pondok ni biasanya dia jadi pusat dakwah. Bila dia buka pondok, bukan pelajar je datang belajar. Orang kampung tu dia akan imarah dan tumpang tu kelebihan pondok yang ada dekat sesuatu kampung. Itu sebab saya suka jadikan pondok tu tempat iftar, tempat qiyam, tempat sahur, tempat tazkirah. Dan jadikan tok guru pondok tu sebagai ikon dekat kampung tu supaya mereka berubah. Petani ni kenapa yang saya duk ralik pergi ke petani ni? Sebab saya memang asal daripada sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah saudara mara kepada selatan Thailand. Mereka ni adalah orang Melayu tapi duduk di bawah naungan negara Thailand. Dan mereka ni sebenarnya bercakap bahasa sama macam kita. Dan afdal kita bantu mereka sebab mereka dekat dengan kita. Dan ada di antara mereka tu adalah adik-beradik kita. Okey. Jadi sebenarnya kita nak ajaklah supaya sama-sama bersedekah pada bulan Ramadan. Kalau nak bayar fidyah, tulis dekat saya punya tu fidyah. Dekat link tu nanti fidyah. Baru saya tahu fidyah saya asingkan untuk bagi makan. Kalau zakat, tulis awal-awal zakat sebab kita ada setengah tempat tu kita bagi makan dan kita bagi juga bantuan bukan bantuan barangan sebab terlampau daif pun ada juga Dan seterusnya yang ketiga yang paling penting, kita kalau boleh nak buat pada hari Jumaat pada Ramadan. Itu lagi best lah kan. Okey, kita sambung lagi pengajian kita. Ikhlas ni bukanlah sesuatu perkara yang mudah seperti disangka. Nampak macam mudah kan? Kita beramal, amal. Lepas tu lahir ikhlas. Bukan macam tu. Nampak macam mudah tetapi ia bukanlah semudah yang disangka. Ia selalu diserang hendap oleh nafsu manusia. Ni salah satu lagi serang hendap yang berlaku. Iaitu nafsu manusia ni, nafsu kita lah. Kita suka sangat orang puji, orang pandang kita hebat, orang muliakan kita, pergi mana-mana orang sebut kita. Kita suka macam tu. So, bila begitu, sebenarnya ia telah mengganggu perjuangan kita untuk dapat ikhlas. Kalau tadi tak ikhlas lagi, kita beramal dulu sehingga terbit ikhlas. Tetapi ada keadaan yang kedua, bila kita dah ikhlas, kena ingat ikhlas tu bila dia datang, dia tak akan datang je istiqamah sampai hujung. Dia akan ada serangan-serangan hendap di tengahnya. Sekarang saya kata macam tentera kan. Kita nampak macam relax dah kita ni. Okey, nak masuk ke kawasan, nak pergi ni. Rupa-rupanya tengah kita duk susun operasi tu, pap, serangan hendap. Allah, mati 2-3 orang anggota kita. Ni bahasa tentera lah saya sebut. Macam tu jugalah bila kita menguruskan kerajaan hati kita nak usul ikhlas. Kita dah ikhlas dah. Bermula dengan niat yang betul. Tapi kena pula serangan hendap oleh syaitan yang khusus. Dia ada kaitan syaitan khusus yang jaga kita ni. Serangan hendap tu dia kata, mu ni tak ada orang puji. Cuba mu tengok tu, mu buat apa-apa pun tak ada siapa pun pandang mu. Tengok, mu buat orang lain dapat nama. Mu yang letih-letih tapi siapa yang dapat nama? Nampak tak? Allahu Akbar. Bukan mudahnya perjuangan untuk dapatkan ikhlas. Kan? Okey, seterusnya dia kata mungkin di peringkat awal kita menyebut bahawa amalan itu kerana Allah. Tetapi ketika menjalani ibadah berkenaan, kita mungkin hanyut dalam lamunan perasaan yang menganggap bahawa kitalah yang paling hebat puasanya tanpa kita sedari bahawa kita diserang hendap oleh syaitan dan hawa nafsu. Tadi saya tanya, siapa yang serang hendap kita? Ada dua yang akan serang hendap kita. Pertama, syaitan. Yang kedua adalah hawa nafsu kita sendiri ni yang kita duduk train sebelah bulan ni pun nampak macam bagus dengar kata kita. Rupanya dia pun dalam diam, api dalam sekam boleh membuat serangan hendak kepada tuan dia.
Itu sebenarnya yang berlaku. Dan kita tengok, sebab itulah ulama sebut kita kena minta perlindungan dengan Allah dari bisikan syaitan dan dari lamunan hati. Kerana tak nak kita sebagai anak Adam ni akan berdepan dengan serangan syaitan dan nafsu. Kalau kita tengok Nabi Adam dengan Hawa pun pernah gagal dalam peperangan bersama dengan hawa nafsu dan syaitan. Apabila tertelan buah khuldi, cuma Nabi Adam ni tersekat. Dan ketika itulah Nabi Adam tahu, ya Allah, ya Tuhanku, macam ni sebenarnya rupanya serangan hendak oleh syaitan terhadap manusia ni. Dah paling penting sekali nafsu kita, kita duk jaga sekian lama duk dalam diri kita pun api dalam sekam juga. Masya Allah. Jadi ulama suruh kita ni minta perlindungan dengan Allah. Sebab tu kita bila nak solat, kita selalu sebut gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam saya kan nak mulakan apa ni? Nak mulakan tazkirah, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab perempuan, bila saya bagi tazkirah kat perempuan, saya bukan sekadar bagi tazkirah supaya puan suka, tuan-tuan ikut saya punya ceramah. Bukan. Sekarang saya sedang berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kerja amal makruf nahi munkar. Apabila saya bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya bercerita apa yang Allah ajar daripada Quran dan hadis. Saya ni hanya penyampai saja. Tetapi tengah-tengah penyampaian tu pun kadang-kadang serangan hendak berlaku daripada syaitan. Sebab itulah kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Cakap betul-betul. Nak pergi buka puasa dekat surau pun cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita nak pergi bagi air mineral contohnya kat surau supaya orang dapat berbuka puasa ataupun lepas tarawih dapat menghilangkan dahaga, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa kena sebut? Supaya kita dilindungi daripada serangan hendap yang kita tidak sedar. Itu paling penting sekali. Sebab tu saya tengah ceramah ni pun rusing juga. Saya sebenarnya kalau boleh saya doa betul-betul semoga roh saya sekarang pergi mendakap tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan apabila tuan-tuan puan-puan dengar, saya ni ceramah tak sedap. Kan tak seperti orang lain bahasa bagus tak. Tapi yang saya nakkan sekarang ialah bila tuan-tuan dan puan-puan dengar, terus ambil action. Kalau boleh sampaikanlah apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada saya hari ini kepada sekurang-kurangnya anak, cucu, jiran dan buat sesuatu. Bila buat sesuatu, insya-Allah pahala pun biarlah saya dapat juga bersama dengan ahli keluarga saya. Nampak tak? Ikhlas ni tak semestinya orang tu cakap sedap baru ikhlas. Ikhlas ni dia daripada hati. Dah hari ni kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung daripada syaitan yang direjam. Sebab tu saya suka sangat baca qul a'udzu birabbil falaq tu. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betul tak? Wa min tu. Saya suka sangat daripada orang yang hasad, daripada tukang sihir, daripada kegelapan malam. Saya suka sangat baca surah ni. Pasal apa? Sebab dia cukup lengkap lah daripada serangan hendak dalam, serangan hendak luar dan juga serangan hendak daripada diri kita sendiri ni. Dan kita sebenarnya sedang mencari ikhlas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya nak ajaklah semua, marilah kita berdoa supaya bulan ini kita sama-sama mencari keikhlasan dan didik dan tarbiyah diri kita ke arah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan keikhlasan tersebut dia akan terselah pada anggota kita. Kenapa kita nak ikhlas sangat? Orang yang ikhlas dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Walaupun manusia puji ke manusia tak puji, walaupun dapat rezeki dan untung di dunia ke tak dapat, walaupun naik nama dia ke tak naik nama dia, dia akan kerja bersungguh-sungguh dan jadi the best in everything. Itu tujuan ikhlas. Tujuan ikhlas tu sebenarnya dalam masa yang sama, bila kita ikhlas, keazaman penuh, kita kerja bersungguh-sungguh, itulah sebenarnya sumbangan kita untuk membantu agama Allah SWT. Kita dalam kehidupan kita, kalau puan-puan dan tuan-tuan adalah pemimpin. Saya pemimpin. Saya adalah seorang ibu yang memimpin anak-anak.
Saya adalah seorang majikan yang memimpin saya punya staf. Saya adalah seorang ketua yang memimpin tim dan pasukan saya. Saya ada banyak pasukan bawah saya. Tetapi sebagai pemimpin, kita tahulah, kalau dapat jentera yang ikhlas, seorang dua pun tak apa. Sebab jentera yang ikhlas ini, insya-Allah dia mampu berhadapan dengan segala cabaran dan dugaan, dan insya-Allah bila kita plan sesuatu akan cepat capai. Sebab orang macam ni dia bulat, dia tekad ikhlas kerana Allah SWT. Tetapi kalau dapat kita punya tentera, orang di jagaan bawah kita, anak-anak kita yang kurang ikhlas, ketika itulah kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan bila kita nak melaksanakan tugas-tugas kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas ini bukan setakat kita lah nak kena belajar ikhlas. Kita nak supaya keikhlasan kita ini juga mempengaruhi supaya orang lain pun ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nur Hayati Mak Zain kata niat kerana Allah Taala, amin. Waalaikumsalam Nur Azira. Ana kata comel hari ni. Guna gapo tu? Guna inai gapo? Okey, inai nanti saya update. Hari tu saya update dah ni inai inai daun ni, bukan inai biasa-biasa. Okey, tak apa, saya update lain kali. InsyaAllah jangan lupa esok kita bertemu lagi dengan tazkirah Ramadan yang seterusnya. Tapi jangan lupa, tadi saya dah buat temu janji dah dengan puan-puan semua. Iaitu kalau boleh puan-puan siaplah khatam Quran, dan seminggu terakhir kita khatam sama-sama. Nak tak? InsyaAllah kalau boleh kita usaha sama-sama dapat khatam Quran. Itu adalah salah satu daripada usaha kita untuk membentuk keikhlasan pada Allah SWT. Tapi kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan tak sempat lah nak khatam seminggu sebelum nak raya, tak apa, join je program khatam Quran kita nanti, tapi dapat pahala zikir dan juga pahala majlis ilmu khatam Quran. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat 30 juzuk sekali dengan kami, tim sini semua dapat 30 juzuk selesai seminggu sebelum, alangkah gembiranya sebab nanti kita semua dapat pahala 30 juzuk. Alhamdulillah. Jom kita buat sama-sama. Tahun ni kita semangat sikit. Boleh tak? Kita nak semangat supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh. Kan? InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Esok kita jumpa lagi. Jangan jemu bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Juna. Semi sana, terima kasih. Terima kasih Raja Asia.